Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan pada semua sedang hadirin, muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah pada tengah hari Jumaat ini. Alhamdulillah kita dapat sama berkumpul pada tengah hari ini sementara menunggu solat Jumaat. Jadi ada baiknya untuk kita sama-sama memberi peringatan, untuk kita sama-sama memperingati antara satu sama lain. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kisah yang mungkin tuan-tuan dah maklum ataupun mungkin separuh maklum atau mungkin juga baru hari ini mendengar. Ya, kisah di mana Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam. Ceritanya ialah ketika mana satu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berbicara dengan kaumnya dan beliau mengatakan bahawa aku inilah manusia yang paling tinggi ilmunya. Nabi Musa berbicara dengan kaumnya Bani Israel, mengatakan aku ini seorang nabi, seorang rasul dan aku adalah orang yang paling tinggi ilmunya di kalangan kamu semua. Namun Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang adanya seorang yang lagi berilmu, lagi hebat daripada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa pun ingin sangat bertemu dengan manusia hebat ini yang bernama Nabi Khidir alaihissalam, nak menuntut ilmu dengan beliau ini. Dan dalam pengembaraan beliau bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa membawa seorang peneman, ya, membawa seorang pengikutnya untuk menemankan beliau berjumpa dengan Nabi Khidir. Dan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa diminta bertemu dengan Nabi Khidir ini di satu tempat yang tempat itu adalah pertemuan antara dua lautan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah peristiwa ketika mana Nabi Musa berkata pada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan hingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Ya, semangat Nabi Musa nak berjumpa Nabi Khidir ini. Sebab Allah dah bagi tahu dia seorang yang sangat berilmu. Jadi Nabi Musa nak berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Baik. Setelah sampai di satu tempat, Nabi Musa meminta rakannya itu mengeluarkan makanan mereka, yaitu ikan tadi yang dibawa sebagai bekalan. Lalu berkatalah temannya itu bahawa pada satu tempat tadi, di satu batu yang besar, ikan itu telah terjatuh lalu masuk semula ke dalam lautan dengan cara yang sangat menakjubkan. Ketika berjalan nak menuju pertemuan dua lautan itu, teman Nabi Musa yang membawa bekalan ikan tadi itu, ikan terjatuh di atas batu lalu masuk ke dalam lautan dengan cara yang sangat menakjubkan. Dan ini juga direkodkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qala araita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maksudnya, teman Musa itu berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika mana kita berehat di batu besar tadi? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutnya halnya itu melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggelungsur menempuh jalannya ke laut dengan cara yang sangat menakjubkan. Lalu Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita sebenarnya nak jumpa Nabi Khidir alaihissalam. Tempat di mana batu besar itu adalah tempat pertemuan dua laut yang kita dah janji nak berjumpa Nabi Khidir. Baik, kita singkatkan ceritanya. Kemudian ketika mana Nabi Musa nak meminta izin mengikut Nabi Khidir, maka Nabi Khidir meletakkan syarat. Jika kamu Musa AS nak mengikut aku ini, kamu dilarang bertanya ketika mana melihat keanehan-keanehan yang akan terjadi sepanjang perjalanan. Lalu Nabi Musa dengan semangatnya bersetuju dengan syarat tersebut. Dah Nabi Musa nak berguru dengan Nabi Khidir, nak mengembara jauh. Nabi Khidir kata, kau tak boleh ikut aku, kau tak akan sanggup. Tapi kalau nak ikut juga, kau jangan tanya apa-apa. Don't ask anything for me. Okay? Tu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa AS. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 67. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Yang bermaksud, ia menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar denganku. Itu Nabi, tuan-tuan. Nabi Musa pun tak sanggup sebenarnya nak mengikut Nabi Khidir. Tapi itu syarat Nabi Khidir, jangan bertanya. Nabi Khidir ni Nabi biasa je. Kalau ikut senarai nama Nabi Rasul 25 orang tu, Nabi Khidir tak masuk pun. Sedangkan Nabi Musa bukan calang-calang. Seorang Rasul, seorang Nabi yang termasuk gelaran Ulul Azmi, dan Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang menerima dua wahyu berbentuk kitab dan suhuf. Satu-satunya Nabi yang menerima kitab, Taurat, dan juga menerima suhuf atau sahifah. Dan pada ayat seterusnya surah Al-Kahfi, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahui secara keseluruhannya apa yang berlaku. Sebab nanti ada 3 kisah di mana Nabi Khidir buat, Nabi Musa tertanya-tanya, kenapa buat ni? Nak bertanya, tak boleh. Nabi Khidir dah bagi warning, jangan tanya apa yang aku akan buat nanti. Sebab kau tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kemudian pada ayat seterusnya, ayat 69, dia berturutan dari ayat surah Kahfi, ayat tadi daripada bermula surah Kahfi ayat 60, kemudian Al-Kahfi ayat 63, 67, 68, 69. Sebab kisah ini ada dalam surah Al-Kahfi. Dan ayat yang ke-69 berbunyi, qala satajiduni insya'allahu sabiran wala a'si laka amra. Yang bermaksud, Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku ini insya-Allah orang yang sabar dan tidak akan membantah sebarang perintahmu, tidak akan bertanya apa yang kamu buat. Baik. Kisah yang pertama ialah kisah melubangi perahu. Ketika mana bersama Nabi Khidir, Nabi Musa
rasa pelik bin ajaib bila mana Nabi Khidir telah membocorkan sebuah perahu yang telah mereka tumpangi, dan hal ini mencetuskan persoalan daripada Nabi Musa. Dahlah dia tumpang perahu tu sampai di tempatnya, Nabi Khidir bocorkan perahu tersebut. Kalau kita secara logiknya, kenapa buat macam itu? Ya, kan akan membahayakan orang yang berada di atas perahu. Maka firman Allah Ta'ala berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan kisah ini ialah فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Maksudnya, lalu berjalanlah kedua-duanya sehingga apabila mereka naik ke atas sebuah perahu, ia membocorkannya. Nabi Musa bertanya, mengapa kamu melubangi perahu itu, yang akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Ya, Surah Al-Kahfi ayat 71. Sungguh Nabi Khidir menyatakan bahawa Nabi Musa tidak akan sabar dalam perjalanan ini. Lalu Nabi Musa memohon maaf dan mereka kembali meneruskan perjalanan. Nabi Musa dah hilang sabar ni. Tapi Nabi Khidir kata, aku dah kata engkau tak akan sabar. Ya, aku minta maaf. Okey, kita teruskan perjalanan. Itu baru kisah yang pertama. Kemudian, kisah yang kedua. Ketika dalam perjalanan, bertemulah mereka dengan seorang anak muda. Dengan tak semena-mena, Nabi Khidir menghampiri lalu membunuhnya. Terkejut dengan apa yang dilihat oleh Nabi Musa. Maka Musa berkata, seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 74. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila bertemu dengan seorang pemuda, lalu ia membunuhnya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa, dengan membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Lantas Nabi Khidir mengulang bahawa Nabi Musa tidak akan sabar sepanjang menuntut ilmu dengannya. Sehingga Nabi Khidir menjelaskan, sekiranya Nabi Musa tak berhenti bertanya, maka perjalanan mereka akan terhenti. Kali lagi, Nabi Musa memohon maaf dan mereka meneruskan perjalanan. Dah kali kedua. Nabi Musa pun dah tak tahan nak melihat apa yang berlaku sebenarnya. Ya? Sehingga Nabi Khidir warning, hang tak sabar, kita berhenti saja. Okey, I'm sorry. Kita teruskan perjalanan. Ya? Tapi terus dalam keadaan hati tak senang, hati rasa gundah, gelisah dengan apa yang berlaku. Mereka meneruskan perjalanan. Dan kisah yang ketiga ini ialah ketika mana sampai ke satu bandar dan cuba meminta pertolongan daripada segi makanan. Tetapi tiada seorang pun penduduk bandar tersebut memberi makanan kepada mereka ini. Di situ mereka terjumpa sebuah tembok yang hampir roboh. Lalu Nabi Khidir bersegera membaiki tembok itu. Seraya Nabi Musa berkata, jikalau kamu mahu, nescaya kamu dapat meminta imbalan untuk itu. Maka lantas Khidir berkata seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 78. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Maksudnya, ia menjawab, inilah masanya perpisahan antaraku dengan kamu. Aku akan terangkan kepadamu maksud
kejadian-kejadian yang kamu muskilkan, yang engkau tidak akan dapat bersabar mengenainya. Al-Kahfi ayat 78. Maka selepas peristiwa yang ketiga ini, maka Nabi Khidir menjawab, maka aku akan jelaskan satu persatu apakah kisah di sebalik 3 peristiwa yang Nabi Musa hilang sabar, tak tahu apakah kisah di sebalik, ya. Baik, penjelasan Nabi Khidir. Nabi Khidir menjelaskan terhadap persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Nabi Musa satu persatu. Nabi Khidir menjawab, mengatakan dia sengaja melubangi perahu yang telah ditumpangkan mereka tadi kerana akan terdapat seorang raja di seberang yang memerintah agar setiap perahu yang elok dan cantik akan dirampas, yang mana akan menyebabkan penduduk kampung akan kehilangan perahu yang merupakan sumber utama pengangkutan untuk mencari rezeki. Ya? Maknanya Nabi ini dah tahu perahu ini nanti akan dirampas oleh raja di seberang sana dan tidak dapat digunakan oleh penduduk. Jadi awal-awal lagi dia dah bocorkan supaya tak dapat nak dirampas oleh raja yang zalim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Khidir menjelaskan kenapa dia membunuh seorang pemuda, anak yang masih muda dan kecil. Kerana seorang anak yang dibunuh tadi itu bila dewasa kelak nanti dia akan baik. Seorang anak yang bila dewasa nanti dia akan menyakiti orang tuanya, lalu dibunuhnya atas perintah Allah, yang mana akan terganti kelak zuriat yang lebih baik daripada pasangan tersebut. Ya? Ini anak yang bila besar nanti dia nakal, dia menjadi anak yang durhaka, yang menyakiti hati ibu bapanya. Maka Nabi Khidir telah membunuhnya supaya pasangan ibu bapa ini akan dapat ganti dengan anak yang lebih baik selepas itu. Ini kisah yang kita tak tahu, tapi ada sebab kenapa Nabi Khidir buat semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi Khidir mengatakan ketika mana beliau membangunkan tembok yang hampir roboh itu, hal yang demikian kerana terdapat di bawahnya harta anak yatim yang harus dijaga dengan baik. Ya? Maknanya kalaulah tadi dia tak bina tembok itu tadi dan rumah tu, tembok tu hancur, roboh, maka akan tersimpanlah harta anak yatim. Tak tahu ke mana perginya. Jadi dia tahu di bawah itu ada harta anak yatim yang perlu dijaga. Maka dibangunkan, dicantikkan tembok tersebut supaya terus terpelihara harta di bawahnya. Itulah penjelasan Nabi Khidir setiap persoalan yang ditimbulkan oleh Nabi Musa. Ya, daripada kisah yang pertama, kenapa dia bocorkan perahu. Yang kedua, kenapa dia membunuh seorang anak yang muda. Dan yang ketiga, kenapa dia membina semula tembok yang dah hampir runtuh. Ya. Maknanya itu semua dikerjakan atas wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ini tidak membuat dengan mengikut nafsu, tetapi itu semua adalah perintah Allah Taala, dan semuanya nak memberi pengajaran juga kepada Nabi Musa. Kerana Nabi Musa pada awalnya mengatakan, akulah orang yang paling berilmu di kalangan kamu Bani Israel. Rupanya Allah tegur, sabar dulu Musa. Ada lagi seorang yang hebat, yang lebih berilmu daripada kamu. Sebab itulah Nabi Musa, ya, merendahkan perasaan sedikit egonya itu untuk dia berguru dengan orang yang selama ini dia tidak kenal. Itulah dia Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Jadi saya cukup untuk tengah hari ini perkongsian kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir yang saya yakin tuan-tuan biasa dengar kisah ini. Jadi hari ini kita mengingat semula
dan kaitannya dengan ayat-ayat yang banyak dalam surah Al-Kahfi tadi ini. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan memberi mengajak iktibar pada kita semua dan saya akhiri dengan kalimah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Allah. Ya.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan pada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Sempena Hari Integriti Nasional 2023 yang disambut pada 5 November setiap tahun, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Integriti Pendukung Kekuatan Ummah.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Integriti menurut Islam merujuk kepada satu daripada cabang-cabang iman. Perbincangan integriti dalam Islam kerap kali dikaitkan dengan konteks amanah dan itqan, yakni bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Terdapat dua ciri-ciri orang yang beriman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Merujuk kepada maksud ayat tersebut, Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga dan memelihara amanah dan janji yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sama ada antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesama manusia. Sebagai orang yang beriman, janganlah kita mengkhianati amanah dan janji kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan melanggar larangannya atau mengabaikan perintahnya. Begitu juga dalam konteks perhubungan sesama manusia. Segala perkara yang diamanahkan dan janji yang dilafazkan mestilah dilaksanakan dengan sempurna, sama ada dalam hubungan kekeluargaan, bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat menekankan sifat amanah dan itqan dalam bekerja sebagaimana sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan itqan, yakni bersungguh-sungguh. Riwayat At-Tabarani. Dari maksud hadis ini juga, Islam menitikberatkan supaya umatnya sentiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dengan amanah, rajin dan memegang nilai kebaikan yang tinggi, termasuk mengamalkan integriti pada setiap masa dan setiap kerja. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, kisah dan contoh nilai integriti, yakni amanah yang boleh kita teladani adalah melalui daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Baginda merupakan seorang rasul yang terkenal dengan kemampuan untuk melakukan perancangan ekonomi dan kewangan negeri Mesir, yang mana pada ketika itu baginda menawarkan diri kepada Raja Mesir untuk menjawat jawatan bendahara negara kerana yakin dengan amanah dan kewibawaannya dalam menjalankan tugas tersebut. Ini jelas digambarkan dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaraan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Apa yang kita dapat pelajari daripada kisah Nabi Yusuf AS ini adalah baginda bersedia berkhidmat, bukan kerana mengharapkan jawatan maupun kedudukan, tetapi demi untuk menjaga kemaslahatan dan bagi memastikan pentadbiran negara dapat ditadbir dengan baik berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta qudwah hasanah. Baginda sentiasa menitikberatkan elemen amanah dan berilmu dalam mengurus serta menjaga khazanah negara. Pastinya, ini merupakan satu daripada aspek penting yang perlu kita amati dalam konteks masyarakat, negara dan dunia pada hari ini. Sudah sewajarnya dengan contoh nilai terbaik yang ditunjuk dalam Al-Quran melalui kisah-kisah para rasul dan nabi. Nilai integriti seperti amanah dan adil sepatutnya ditanam dan diserap menjadi satu sikap yang sebati dalam diri kita semua.
Sebagai umat Islam yang mempunyai ketertinggian kepada pengamalan nilai dan akhlak yang terpuji, sepatutnya ia lebih terserlah dalam bentuk perlakuan, bukan sahaja kelembutan peribadi, akan tetapi kemuliaan akhlak dari sudut kejujuran dan ketertanggungjawabaan. Hadirin sekalian, pembudayaan nilai integriti merupakan satu sifat terpuji, yakni sifat mahmudah yang harus diterapkan dalam kehidupan seorang insan, seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa mengamalkan dan menunjukkan contoh ikutan yang terbaik kepada umatnya, seperti yang digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah ataupun senang. Tanpa integriti, seperti tidak beramanah, tidak berlaku jujur, serta sentiasa bergelumang dengan sifat mazmumah dalam diri seseorang itu, ianya akan menyebabkan kedudukannya terjejas di sisi Allah Subhanahu wa taala, malah akan mendapat kecelakaan di dunia dan di akhirat. Akibatnya, sebagaimana diceritakan melalui satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semasa zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana selepas tamatnya peperangan Khaybar, beberapa orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada sahabat yang telah gugur syahid, "Fulan ini telah syahid. Fulan ini telah syahid." Sehingga sampai kepada seorang lelaki dan mereka berkata, "Fulan ini telah syahid." Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda yang maksudnya, "Sesekali tidak. Sesungguhnya aku melihatnya dalam neraka kerana jubahnya yang dicurinya." Walaupun hanya perlakuan tidak jujur dan tidak amanah mengakibatkan seseorang itu tidak terlepas dari azab dan hukuman di atas perbuatannya itu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sambutan Hari Integriti Nasional yang disambut pada setiap 5 November saban tahun adalah bertujuan bagi memupuk kesedaran bukan sahaja dalam kalangan penjawat awam, malah di setiap lapisan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dan integriti secara berterusan. Oleh itu, sudah masanya nilai integriti menurut Islam diterapkan dalam kehidupan kita seharian agar menjadi pendukung kekuatan bagi setiap individu, terutamanya dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan dan membudayakan nilai integriti bagi membentuk semangat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai ketamadunan yang tinggi. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, kita harus mengambil beberapa pengajaran dan intipati, yaitu yang pertama, integriti, jujur dan kepatuhan adalah prinsip-prinsip syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ingatlah amanah itu sangat berat, maka peliharalah ia sebaik-baiknya. Jika khianat, akan diazab dan disiksa dalam neraka. Ketiga, umat Islam hendaklah berusaha menjadi insan yang mengamalkan akhlak mulia agar dapat meningkatkan diri, nilai diri, keluarga, masyarakat dan negara menuju ke arah yang lebih diberkati serta diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kekejaman di Palestin sangat menuntut erti persaudaraan Islam yang kuat dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mimbar menyeru agar semua umat Islam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap solat 5 waktu agar keamanan dan kesejahteraan dikecapi oleh saudara kita dan tanah mereka yang dirampas dapat dikembalikan menjadi hak mereka semula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad
وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihilah mereka. Keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Kau kembalikan tanah mereka yang dirampas. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna na'jaluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badir syamlahum wa farik jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzim a'da'al muslimin, ihzimhum wansuril muslimina alaihim. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Buatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikan ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
diberi ruang pada yang di luar untuk masuk ke dalam. Yang di dalam pastikan luruskan soft, rapatkan soft, pastikan tumit-tumit tuan lurus antara satu sama lain. Kerana lurusnya itu salah satu kesempurnaan dalam solat. Masih lagi ada pergerakan, mana ada ruang lagi, sila masuk segera untuk beri ruang kepada kawan-kawan yang masih berada di luar. صح. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ربها الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم أصلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما الشرك إن الصلاة والنسك لا شريك له بذلك أمرت ونفس أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونعم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم إننا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية البركات السلام عليك أيها الشرف السلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا ربنا أنت مولانا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله 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 وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر أكبر الله 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 أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم قلوبنا وسلم أرواحنا وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله